الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah ibu ayah yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah. Hari ini adalah hari Khamis bersamaan 17 hari bulan 3 2022, pengajian pukul 8.45 pagi, iaitu sambungan tafsir harfiah surah An-Naba, bermula ayat yang keempat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Fauzi, Ibu Selama, Ibu Zanita, Ibu Sa'idah, Umi Naimah, Kak Fatimah, Ibu Nurlia, Ibu Hazizah, Ibu Zainab. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Termasuk pada surah An-Naba ayat yang keempat dan kelima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla saya'lamun. Thumma kalla saya'lamun. Shadaqallahul azim. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. أي لا ينبغي لهم tidak sayugia, tidak sepatutnya. La yanbaghi. Waalaikumsalam Ibu Siti Herwani. La yanbaghi, tidak sayugia. Siapa tahu apa makna sayugia? Sayugia maksudnya sepatutnya. Sayugia sepatutnya. Tidak sepatutnya lahum bagi mereka ay yakhtalifu fi sya'nil ba'thi, bahawa mereka berselisih pada perkara al-ba'thi, kebangkitan. Tak patut orang-orang kafir, orang-orang musyrik, mereka berasa tidak yakin, mereka berikhtilaf pada perkara mengenai kebangkitan. Kebangkitan itu pasti berlaku. Allah utuskan Nabi dan para Rasul yang lain untuk memaklumkan kepada umat manusia bahawasanya lepas mati ada kebangkitan. Itu perkara yang hak, yang pasti berlaku dan tak perlu dipertikaikan. Tetapi mereka saling bertanya, saling mempertikaikan satu sama lain dan menginjek-injek Nabi dan para sahabat. Fahuwa haqqun la raiba fihi. Fahuwa huwani al-ba'ts. Maka ia, iaitu al-ba'ts, kebangkitan itu adalah haqqun, khabar pada huwa. Haqqun, perkara yang hak, yang benar, yang hakiki. La raiba, langsung tidak ada keraguan fihi padanya. La ni la nafi jins, menafikan segalanya. La raiba, langsung tak ada keraguan padanya. Wa saya'lamu alladhina yakfuruna bihi aqibata takdzibihim. Wa, dan saya'lamu, akan mengetahui allazina yakfuruna bihi, oleh orang-orang yang kufur dengannya. Orang-orang yang kufur dengan adanya kebangkitan, apa yang mereka akan tahu? Akibat. Bahasa Arab pun sebut akibat juga. Akibat daripada takdzibihim, pendustaan mereka. Mereka mendustakan adanya kebangkitan, kelak mereka semua akan tahu. Kalla, sekali-kali jangan begitu. Saya'lamun, kelak mereka akan mengetahui. Ada sin. Sin memberi makna akan. Ya'lamuna fi'il mudhari' jamak, kotak ketiga. Sekali-kali jangan begitu. Saya'lamun, kelak mereka akan mengetahui. Summa, kemudian, kalla, sekali-kali jangan begitu. Saya'lamun, kelak mereka akan mengetahui. Diulang 2 kali ni. Untuk menegaskan lagi makna, jangan sesekali kita ingkar, kufur kepada adanya hari kebangkitan.
nanti menyesal tak sudah kat sana. Wa kalimatu kalla, kalimah kalla pada kalla saya'lamun, diulang lagi pada summa kalla saya'lamun. Rada'un lahum wa zajar. Rada' wa zajar. Rada' ni maksudnya amaran, warning. Rada'un lahum wa zajarun, amaran dan warning pada mereka. Summa karrara ar-rada'a wa zajara bil jumlati tsaniyah. Kemudian karrara ar-rada'a, Allah Ta'ala mengulang. Allah Ta'ala mengulang peringatan dan warning itu pada ayat jumlah as-saniyah, ayat kedua. Summa kalla saya'lamun, diulang kalla tu. Ai falyazdajiru amma hum fihi minal kufri wa takdzib. Ai maknanya falyazdajiru. Dia ada fi'il izdajara, maksudnya hendaklah mereka beringat. Jadi ibu Boyah saja saya nak tanya ulang lagi balik. Fal yazdajiru, lam ni lam apa ni? Dia asalnya liyazdajiru, tapi ada huruf sebelumnya, lam tu jadi mati. Lam apa? Ulang kaji balik. Boleh tulis? Lam apa tu? Lam amar. Bagus Kak Fatimah. Lam amar. Bagus. Bila lam amar, kalau ada asal lam amar baris bawah. Tapi oleh kerana sebelumnya ada huruf lain, maka lam amar tu dimatikan. Maka kita baca fal yazdajiru, maka hendaklah beringat, mereka beringat, amma, daripada apa yang hum fihi, mereka berada di dalamnya. Hendaklah mereka berhati-hati mengenai apa yang mereka di dalamnya. Apa mereka di dalam apa? Di dalam kekufuran dan pendustaan. Di dunia mereka hidup dalam kekufuran, hidup dalam pendustaan terhadap hari kebangkitan. Maka diulang ayat itu 2 kali. Tujuannya untuk bagi warning sungguh-sungguh. Fa innahum saya'lamuna qariban. Sesungguhnya mereka kelak akan mengetahui qariban dalam masa yang terdekat, tak lama je lagi. Haqiqatal amri, hakikat perkara sebenar, hakikat sebenar adanya kebangkitan. Bila bermula manusia akan tahu adanya kebangkitan, ibu? Bila mula-mula manusia tahu adanya kebangkitan? Dalam kubur lah, di alam barzakh. Bila nyawa manusia, betul, lepas mati, betul. Bila manusia Allah cabut nyawa saja, ibu ayah, zahirnya kita mati. Mati tu hanyalah satu langkah awal untuk berpindah alam. Alam yang sebenar, kita akan hidup selama-lamanya. Kita mati, itu hanyalah berpisahnya roh daripada jasad. Kita mati nanti, itu hanyalah roh berpisah dari jasad, dipanggil mati. Tapi roh itu akan mati ke ataupun roh itu akan berterusan? Roh itu akan ada lagi dalam kubur. Dalam kubur, kita akan terus dikembalikan roh dan ditanya pada manusia. Hidup untuk selama-lamanya nanti. Jadi ibu ayah, Allah ulang 2 kali ayat ni. Penting ke tak penting nak tanya ibu ayah? 2 kali Allah Ta'ala ulang warning pada orang-orang musyrikin. Jangan macam tu, nanti kamu akan tahu. Allah ulang lagi sekali, jangan macam tu, nanti kamu akan tahu. Jadi penting sangat ibu ayah. Sangat-sangat penting kita beringat yang kita ni akan mati dan ada alam selepas mati. Jangan kita lupa. Jangan sesekali kita lupa, kita buat-buat lupa. Fa innahum saya'lamuna qariban haqiqatal amri idza halla bihim al-azab. Idza apabila halla berlaku pada mereka al-azabu. Azab itu. Bila azab dah depan mata, barulah manusia-manusia itu sedar. Dalam surah As-Sajdah kita baca, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah menukilkan kata-kata ahli kubur. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Rabbana absarna, ya Allah, kami dah nampak, kami dah dengar, kembalikan ke dunia, kami nak beriman, kami dah yakin. Masa tu berguna tak ibu ayah? Dah mati, dah masuk kubur, dah bertukar alam barzakh, masa tu dah tak berguna dah. Betul Kak Fatimah, muhim jiddan, betul. Aham ya. Aham tu sangat-sangat penting. Itu sabdal bagus.
Jadi buaya penting sangat ya kita beringat sebelum kita mati. Wa hadza tahdidun syadidun, ini adalah tahdid amaran. Warning syadidun yang keras. Wa wa'idun akid. Ibu yang ini satu faedah. Kalau kita jumpa dalam Al-Quran, kalau kalimah wa'dun, wa'dun waw ain dal, wa'dun waw ain dal, janji yang baik. Janji syurga tu wa'dun. Janji kenikmatan itu waw ain dal wa'dun. Tapi kalau wa'id dalam kitab wa'idun akid, wa'id maksudnya janji buruk. Janji buruk maksudnya janji masuk neraka, janji azab, itu dipanggil wa'id. Ada beza. Wa'dun pun terjemah janji, wa'idun pun terjemah janji. Cuma wa'dun janji yang baik, janji syurga, janji nikmat. Wa'idun janji juga, tapi janji yang bersifat negatif. Janji azab, janji neraka yang Allah berikan kepada orang-orang yang kafir, kufur. Siapa baru tahu beza di antara wa'dun dan juga wa'idun? Siapa yang baru tahu, siapa yang ulang kaji? Kalau baru tahu tulis ibu ya. Wa'dun janji baik. Wa'idun janji yang tu. Itu dalam Quran ada sebut. Wa'dun ada, wa'idun pun ada. Jadi ibu ayah salin ya, jangan tak salin. Nanti terlupa. Wa'idun akid. Janji azab yang akid. Akid ni yang pasti. Akid maksudnya pasti. Jadi contoh, ibu ayah, contoh ya, kalau kita bercakap, ni kita ambil faedah sikit. Kalau kita bercakap, lalu kita nak kata pasti. Kita nak kata pasti. Okay. Maka kita boleh gunakan, kita boleh gunakan kalimah akid. Ya. Okey. Akid. Ni. Akid maksudnya pasti. Pasti, akid. Jadi kalau kita nak bercakap pun, akid, pasti. Ataupun taba'an. Taba'an. Pasti. Macam tu. Okay. Sure. Sure macam tu lah. Okay. Itu kita boleh gunakan dalam percakapan akid ataupun taba'an macam tu ya. Ini sekadar tambahan saja. Qala qala ahlul ma'ani, berkata ahli ataupun ulama ilmu ma'ani. Ilmu ma'ani adalah salah satu cabang ilmu dalam bahasa Arab. Bahasa Arab saja ada 15 cabang ilmu. Salah satu ilmu ma'ani, ada ilmu badi', ilmu ma'ani, ilmu bayan, macam-macam lah. Salah satunya ilmu ma'ani. Ma'ani maksudnya makna-makna kalimah tu, makna-makna yang tinggi. Takriru ar-rada'i ma'al wa'id dalilun ala ghayati tahdid. Takrir, pengulangan ar-rada', amaran. Pengulangan amaran ma'al wa'id bersama dengan janji azab itu. Okey. Ni, saya'lamun, kelak mereka akan tahu. Ini takut ni nanti. Contoh ibu ayah, contoh bahasa kita lah. Contoh ibu cakap pada anak ibu, kau buatlah, nanti kau rasalah nanti. Buatlah, nanti kau tahulah nanti. Jadi bila kita kata, nanti kau tahulah, itu agak-agak itu warning ke ataupun itu saja cakap biasa kosong je. Kau buatlah, nanti kau tahulah macam mana. Kan? Kata jangan buat, nak buat juga, nanti tahulah. Itu sama lah. Saya'lamun. Jangan, saya'lamun. Nanti mereka semua tahu. Boleh faham tak ibu ayah? Jadi, kalimah saya'lamun di sini, nampak tak dia berbau amaran? Betul tak ibu? Dia berbau warning. Dia berbau ada unsur-unsur larangan. Maksudnya jangan buatlah, maksudnya janganlah buat. Maksudnya jangan buat. Kalau kamu kufur juga, kamu akan tahu macam mana. Macam tu ya.
Jadi ulama ilmu ma'ani sebut pengulangan radak warning bersama dengan amaran azab tadi itu adalah dalilun. Betul ni ya. Itu adalah dalilun, dalil ke atas ghayatit tahdid. Ghayah ni maksudnya sehabis-habis warning dah. Tahdid ni warning. Sehabis-habis amaran. Dah habis warning dah tu. Dah habis warning dah. Wa fi summa, dan pada summa pada summa kalla saya'lamun. Summa itu isyaratun ila anna al-wa'id al-thaniya ablaghu min al-awwal. Bila diulang, Allah Ta'ala ulang kalla saya'lamun, kemudian Allah sebut summa. Kenapa summa ni? Isyarat kepada sesungguhnya amaran azab yang kedua lebih lagi maknanya daripada yang pertama. Yang pertama dah sebut. Kemudian Allah sebut yang kedua, apa tujuan? Supaya lebih balarah lagi. Lebih sampai lagi kepada yang mendengar. Jadi, ibu ayah, 2 kali Allah Ta'ala ulang kala saya'lamun bertujuan untuk sampai maksudnya kepada orang-orang yang kufur pada Allah. Summa awradallahu ta'ala ba'la mazahiri qadratihi. Summa kemudian awradallahu, lepas Allah fa'il pada awrada. Allah Ta'ala menyebutkan ba'la maf'ul bihi. Ba'la mazahiri qudratihi. Ibu ayah, mazahir ni jamak mutahil jumuk. Dia mudhaf ilaih. Sepatutnya mudhaf ilaih, jamak mutahil jumuk, dia jar dengan fathah. Tapi saya baca ba'dha mazahiri. Kenapa? Pasal di sini sekarang dia mudhaf pula. Bila dia mudhaf, dia kalah kat sini. Kita baca mazahiri. Tak apa, kita bukan nak masuk nahwu sorof, kita nak baca tafsir, tapi kita sekadar ambil pengajaran apa yang kita dah belajar dari segi nahwu sorof sebelum ni. Saya baca mazahiri, kenapa? Kerana dia mudhaf. Mazahiri qudratihi, Allah Ta'ala menyebutkan sebahagian penzahiran kudratnya al-azimah yang agung ala khalqil asya'il ajibah, untuk mencipta perkara-perkara yang ajib. Yang ajib, yang pelik, bukan pelik maksudnya, yang menghairankan, yang kita tak boleh buat. Ad-dallati ala qudratihi ala amril ma'ad, yang menunjukkan kepada kudrat Allah Ta'ala di atas urusan ma'ad, kembalinya manusia, urusan kebangkitan, urusan kembalinya manusia nanti, wa ghairihi, dan selainnya. Faqala mu'addidan tis'ata asya', maka Allah Ta'ala menyebut secara beberapa perkara, iaitu 9 perkara. Tusbitu sihhatal ba'thi, yang mengisbatkan benarnya kebangkitan, wal hasyri, dan perhimpunan di mahsyar nanti, allazi ankaruhu, yang mana mereka mengingkarinya. Orang-orang kafir Quraisy, mereka semua mengingkari adanya hari kebangkitan. Lalu dalam ayat-ayat seterusnya ada 9 Allah sebutkan 9 perkara yang menjadi dalil kepada benarnya kebangkitan. Wa tadullu ala qudratihi, dan menjadi dalil kepada kudratnya, ala jami'il mumkinat, ke atas segala yang mungkin. Wa ilmuhu bi jami'il ma'lumat, dan menjadi dalil ilmu Allah Ta'ala kepada dengan keseluruhan maklumat yang ada. Segala benda ilmunya ada dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sebut dalam ayat-ayat yang seterusnya. Okey. Jelas ibu ayah ya. Ayat yang ke-6 dan ke-7 adalah tanda pertama dan kedua. Dalil pertama dan kedua, kebesaran dan kudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekuasaan Allah. Okey. Firman Allah, alam naj'alil arda mihada, alam naj'al, asalnya naj'alu rafa', tapi kerana ada lam ini amil yang menjazamkan. Jadi ibu ayah, amil yang menjazamkan kita panggil apa? Kita panggil jazim.
Naj'alu asalnya rafa'. Kemudian ada jazim, ada amil yang menjazamkan. Maka amil yang menjazamkan di sini adalah lam. Hamzah sebelumnya hamzah istifham. Jadi terjemah alam akan jadi bukankah ataupun adakah tidak. Jadi masing-masing tolong tulis terjemah masing-masing. Quran terjemah. Alam terjemahnya apa? Sama ada bukankah ataupun adakah tidak ataupun tidakkah. Cuba tolong terjemahkan ibu ayah tulis. Tolong tulis. Nak tengok terjemah. Kak Fatimah, tidaklah. Ibu Selamah, bukankah. Ada bukankah, ada bukanlah. Okey. Semua boleh. Yang penting ada nafi. Ada nafi kerana lam ni lam nafiah. Dan kemudian ada bentuk soalan kerana ada hamzah istifham. Terjemahnya, bukankah naj'al kami menjadikan al-ardha bumi itu mihada. Okey. Apa terjemah mihada ibu ayah? Apa terjemah mihada? Tunduk ke? Hamparan. Lagi? Okey, hamparan. Mihada maksudnya hamparan ni. Okey, nanti kita bincangkan. Mihada maksudnya hamparan. Wal jibala. Ibu ayah, waw ni waw ataf. Al jibala, kenapa dia nasab tiba-tiba? Oh, al jibala adalah ada hubungan dengan al-ardha. Maksudnya alam naj'al al-ardha mihada wa alam naj'al al-jibala autada. Macam tu maksud dia. Okey, wal jibala, kenapa al-jibala nasab? Kerana maktuf kepada al-ardha nasab. Al-ardha nasab kerana maf'ul bihi. Al-jibala nasab kerana ada waw ataf sebelumnya, maka dia maktuf kepada al-ardha. Okey. Dan ibu ayah ini contoh alam naj'al. Naj'al ini contoh fi'il yang menasabkan dua maf'ul bihi. Jadi pada alam naj'alil ardha mihada, al-ardha maf'ul bihi pertama, mihada maf'ul bihi kedua. Di sini wal jibala maktuf kepada al-ardha, autada dia nasab juga. Dia kita boleh kata al-jibala autada ni itulah. Kita boleh kata al-ardha mihada wal jibala autada. Ni maktuf juga kepada yang sebelumnya. Tapi ataupun kalau kita boleh i'rab yang lain, al-ardha mihada ni jadi maktuf, waw ataf al-jibala autada maktuf kepada al-ardha mihada. Macam tu lah lebih kurang ya. Okey. Tapi yang penting, kenapa dia baca al-jibala? Dia jadi maktuf kepada al-ardha. Bukankah kami menjadikan al-jibal, bukit bukau, autada sebagai fasak? Sebagai fasak. Jadi, Allah jadikan bumi sebagai hamparan adalah dalil kekuasaan Allah yang pertama, kudrat Allah pertama. Al-jibala autada, dalil kudrat Allah yang kedua dalam surah ni. Ai kaifa tunkirun al-ba'tha. Maksudnya, bagaimana kamu semua boleh mengingkari kebangkitan? Wa qad ayantum adillata qudratillahi tamah. Padahal kamu dah ayantum, kamu dah tengok daripada ayana yu'ayinu mu'ayana. Asalnya ain yanun, mata tu. Kamu dah tengok dengan mata kepala kamu. Adillata, dalil-dalil kudrat Allah yang sempurna. Apa dalilnya? Min ja'lil ardi mumhidatan muzallilatan. Allah Ta'ala telah menjadikan bumi ini hamparan yang tunduk kepada segala makhluk. Kalmahdi lissabi, sebagaimana buayan kepada kanak-kanak, baby. Okay. Ibu ayah, baby duduk dalam buayan. Buayan itu jadi hamparan kepada baby. Jadi wahwa ma yamhidulahu minal firash. Apa yang dihamparkan kepadanya daripada tilam. Firash ni tilam. Fayunawwamu alaih, maka ditidurkan atas tilam. Jadi ibu ayah untuk bagi anak-anak ibu, baby, tilam yang macam mana? Yang selesa terbentang tu ataupun tilam tu, contoh bawah tu ada satu je mainan anak dekat bawah tilam, menyebabkan tilam tu tersembul sikit. Apa ibu buat?
Ibu-ibu akan keluarkan mainan yang bawah silam anak tu. Pasal apa? Tak nak anak tu tidur tak selesa. Betul tak ibu ayah? Contoh anak ibu ayah tidur, ada puting yang dihisap tu, puting tu ada dekat bawah bantal. Selesa tak agak-agak? Tak selesa kan? Ada bawah silam. Dia tidur pun tak selesa. Ibu-ibu akan angkat. Pasal apa? Nak bagi dia betul-betul rata. Itulah maksudnya ibu. Allah jadikan al-arda mihada. Bumi ni Allah jadikan betul-betul selesa untuk kita buat apa di atas muka bumi ni. Ibu-ibu, banyak manusia duduk dekat tanah rata ke dekat gunung ganang yang manusia duduk. Penempatan manusia secara umum fitrahnya, manusia duduk kat mana kita duduk? Tanah rata. Kita tak duduk dekat gunung ganang. Kalau duduk kat gunung ganang pun kita akan ratakan dulu bahagian tu. Betul tak? Tapi kebanyakan tempat di muka bumi ni Allah jadikan rata. Kenapa Allah jadikan rata? Untuk mudahkan kita. Siapa yang cipta rata tu ibu? Siapa cipta bumi ni rata? Siapa? Bukan bumi ni rata, maksudnya rata tu dia bukan sfera. Bukan maksud rata tu. Terbentang luas. Allah cipta. Itu kan dalil kebesaran Allah. Kenapa Allah sebut mihada? Oh, rupanya utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tutuplah ilmu daripada buayan ke liang lahat. Oh, kenapa dipanggil buayan itu mahdi? Kenapa? Kerana dia terhampar. Terhampar, tak ada sebarang gangguan atas hamparan tersebut. Oh, ni Allah tafsir sebut. Fayunawwamu alai, maka ditidurkan ke atasnya. Jadi selesa tak kita duduk atas tanah-tanah yang rata ni buat ya? Selesa ke tak selesa? Mudah tak kita nak buat rumah, buat kebun, buat macam-macam, buat jalan? Kan? Selesa sangat. Ya Allah, ini tanda kebesaran Allah pertama ibu. Kan ibu-ibu nampak tak? Nampak tak? Betapa Allah manjakan kita ni. Nampak tak sekarang Allah gunakan mihada menunjukkan kita ni macam baby. Kita ni macam baby. Allah layan kita macam baby. Allah mudahkan kita atas dunia ni, atas muka bumi ni. Buat apa nak buat atas muka bumi yang rata ni? Ya Allah, baik ni Allah Ta'ala pada kita kan ibu? Baik sangat Allah Ta'ala pada kita. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian, waja'alal jibala ar-rasiyat kal-autad. Allah jadikan gunung ganang yang tinggi itu sebagai al-autad, sebagai pasak lil ardi kepada bumi. Allah jadikan gunung ganang sebagai pasak bumi. Litaskuna wala tataharraka. Lam ni lamkai. Lamkai, maka asalnya taskunu. Taskunu, kenapa taskunu? Kerana al-ard kalimah mu'annas. Maka taskunu mu'annas. Kenapa dibaca taskuna? Kerana ada lamkai. Ditaskuna supaya ia bumi itu tenang. Wala tataharraka, dan dia tak bergerak. Jadi ibu ayah, kita tengok dekat Malaysia sendiri, dulu banyak tak banjir? Banyak tak kita dengar benda pelik-pelik berlaku? Tak banyak kan? Tapi dah makin banyak gunung ganang di tarah sana sini. Tengok sikit-sikit banjir. Kenapa boleh jadi banjir teruk ni? Pasal gunung ganang yang Allah jadikan pasak bumi ni, pasak tu dah dicabut. Pasak dah dicabut. Bila dah dicabut pasak tu, maka habislah bila datang bencana, habis. Jadi ibu, contoh. Rumah kita ada kapet. Kapet yang ibu yang pasang, kapet tu, contohlah kapet, yang kita pasang kapet. Tapi ibu, bukan kapet tak tu sangat, bumbung. Pasang bumbung atas tu, contohnya kita pasang bumbung zinc. Bumbung zinc, dah pasang dah. Apa yang kita buat untuk pasakkan bumbung tadi? Kita buat apa? Untuk pasakkan bumbung, supaya bumbung tu tak terbang, kena angin ke apa ke? Kita gunakan paku apa ibu? Paku biasa ke paku payung? Kita guna paku apa ibu? Paku payung. Kita tak guna paku biasa. Guna paku payung, dalam kita paku. Payung pada paku tu akan pasak pula. Cuba kalau dah beli rumah, pasang atap, tiba-tiba atap tu tidak dipaku. Paku pun tak guna paku payung. Agak-agak ibu-ibu berani tak nak duduk rumah tu yang ada atapnya, atap zinc,
tetapi tidak dipaku payungkan. Kalau datang ribut, dah melayang-layang bumbung tu. Pasal apa? Tidak dipasak. Maka siapa jadikan gunung ganang ni? Allah Ta'ala jadikan gunung ganang sebagai pasak bumi. Itu dalil hebatnya Allah Ta'ala yang kedua dalam surah ni. وَتَهْدَأَ وَلَا تَطَّرِبَ بِأَهْلِهَا, supaya bumi ini tenang dan tidak bergoncang. Tidak bergoncang bersama dengan penduduk bumi tersebut, penduduk tanah tersebut. Kama qala ta'ala wal jibala arsaha. Okey. Jadi Ibu Ayah, kita belajar hari ni ayat 4 sampai ayat 7. 4 ayat ni, sekarang ni 4 ayat ni dengan kita bincang tafsir ni, nampak tak kebesaran Allah Ibu? 4 ayat ni, boleh nampak tak kebesaran Allah? Betapa hebatnya Allah mencipta. Padahal kita biasa baca. Pasal tu Ibu Ayah, tak sama kita baca terjemah dengan kita belajar tafsir. Tak sama Ibu Ayah. Kalau Ibu Ayah belajar baca terjemah Quran, adakah ibu-ibu akan faham sebagaimana faham tafsir? Tak sama Ibu Ayah ya. Terjemah bukan faham tafsir. Terjemah baru terjemah. Tafsir kita kena huraikan satu persatu. Kenapa Allah gunakan kalla? Kenapa Allah gunakan saya'lamun? Kenapa diulang 2 kali? Kenapa Allah sebut al-ardha mihada? Kenapa Allah gunakan kalimah mihada? Semuanya bersebab. Lalu bila kita belajar tafsir dan kita faham kaedah bahasa Arab, Allah akan berikan kefahaman yang lebih daripada mereka yang tak faham. Jadi, apa tugas kita semua Ibu Ayah, saya dan Ibu Ayah? Syukur pada Allah, Allah bagi kita faham bahasa Arab dengan baik dan kita dapat faham tafsiran dengan baik. Bukan kita yang faham, Allah Ta'ala bagi faham. Bukan pasal kita pandai ke tidak, Allah Ta'ala yang bagi kita faham, Allah Ta'ala yang bagi kita pandai Ibu Ayah. Jadi apa tujuan kita belajar? Untuk tambah takwa, takut pada Allah. Boleh Ibu Ayah insyaAllah ya. Mudah-mudahan bermanfaat pada kita. Jadi Ibu Ayah teruskan belajar bahasa Arab. Jangan jemu. Jangan putus asa. Jangan lemah. Belajarlah sampai kita mati insyaAllah. Sampai bila-bila kita belajar. Ya insyaAllah Ibu Ayah ya. Sekarang itu sahaja. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi